Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini subjek Bahasa Melayu tahun 3 kamu akan belajar bersama Muallimah Husna. Okey, untuk hari ini kita akan belajar mengenai tema 1 iaitu tema kekeluargaan. Unit 1 tajuknya Keluarga Cerdas. Di bahagian tata bahasa kita akan belajar ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apa itu ayat tunggal dan ayat majmuk, Muallimah nak kamu dengar video ini. Marilah kawan-kawan semua, ayo kita mula belajar bahasa. Ayat tunggal dan juga ayat majmuk, dua ayat berbeza. Ayat tunggal, ayat yang biasa, ada satu subjek dan satu predikat. Contohnya, Ali bermain bola. Ali ialah subjek di situ. Marilah kawan-kawan semua, ayo kita mula belajar bahasa. Ayat tunggal dan juga ayat majmuk, dua ayat berbeza. Seterusnya dengar ayat ini, Ali dan Asing bermain bola sepak. Ayat ini dikata ayat majmuk kerana ada kata hubung. Kerana ada kata hubung. Okey, dah dengar lagu ini? Dah. Lagu ini mengenai ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, jom kita belajar sama-sama apa itu ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Bermakna kalau ayat tunggal ni dia ada satu subjek dan satu predikat. Subjek ayat tunggal terdiri daripada frasa nama. Manakala predikat boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi, nama. Okey. Maksudnya, subjek dalam ayat tunggal mestilah hanya dari frasa nama. Frasa nama tu apa? Frasa nama tu ialah perkataan yang dari kata nama. Ingat lagi tak kata nama ada berapa? Kata nama ada dua, iaitu kata nama am dan kata nama khas. Okey, kata nama am dan kata nama khas ni dia ada 4 jenis. Pertama, kata nama untuk manusia. Yang kedua, haiwan. Yang ketiga, benda. Yang keempat, tempat. Okey, itu kata nama. Maksudnya, subjek ayat tunggal ni hanyalah dari kata nama. Manakala predikat boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama. Okey, frasa nama sama juga tadi yang Mukadimah dah terangkan tadi. Frasa kerja ni ialah kata kerja. Frasa adjektif, kata adjektif, iaitu kata sifat. Frasa sendi nama, kata bantu. Ataupun yang kita belajar di, yang, itu ialah frasa sendi nama. Okey, dalam ayat tunggal
Okey. Sebelum kita lihat contoh ayat tunggal, senang je awak nak faham. Ayat tunggal ni ialah subjek berada di hadapan, predikat berada di belakang. Okey, ini beberapa contoh ayat tunggal. Pertama, ibu, tempat ini sungguh cantik. Okey, cuba kamu lihat yang berwarna ungu pudar ni, warna purple pudar ni. Ini maklumat jadikan warna purple pudar kerana maklumat nak terangkan ibu ni kita jadikan sebagai subjek. Jadi apa predikat dia? Tempat ini sungguh cantik kerana sini dia ada frasa adjektif. Jadi ibu subjek, tempat ini sungguh cantik sebagai predikat. Jadi ada berapa subjek? Ada satu subjek dan satu predikat. Sama juga dengan nombor 2. Saya suka bersenam di sini. Saya ni subjek, suka bersenam di sini ni ialah bersenam. Ada frasa kerja, suka ada frasa adjektif. Di sini kata sendi nama. Jadi yang ini kita panggil dia predikat. Okey. Contoh yang ketiga. Kita sangat bertuah. Kita sangat bertuah. Kita ni ialah subjek, sangat bertuah ni predikat. Yang keempat, pagi ini cuaca cerah. Pagi ni subjek, cuaca cerah. Ini ialah predikat. Matahari bersinar terang. Matahari ialah subjek, bersinar terang, predikat. Faham ya? Okey, senang nak ingat ayat tunggal ni ada satu subjek, ada satu predikat. Itu sahaja formula ayat tunggal. Okey, dah faham ayat tunggal, kita masuk kepada ayat majmuk. Apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri dari beberapa ayat tunggal. Ayat majmuk ni ayat yang asalnya dari beberapa ayat tunggal. Ayat tunggal bertemu dengan ayat tunggal sama dengan ayat majmuk. Ini formula yang maklimah buat nak bagi kamu semua faham. Okey, ada ayat tunggal pertama bertemu dengan ayat tunggal kedua akan membentuk ayat majmuk. Okey, poin yang paling kamu kena ingat, ayat majmuk digabungkan dengan kata hubung. Ingat lagi tak kata hubung? Kata hubung ialah apa? Cuba sebut. Kata hubung ialah contohnya dan, dengan, sambil, atau, manakala. Itu merupakan kata hubung. Jadi, ringkasannya, nak membentuk ayat majmuk ni kena ada kata hubung. Dan ayat majmuk ni asalnya daripada ayat tunggal. Okey, ni formula dia. Contoh ayat ini formula ayat majmuk. Dalam ayat majmuk ada yang 2 atau lebih subjek dan hanya ada satu predikat. Ada juga yang satu subjek atau lebih. Ada juga satu subjek tapi predikatnya ada 2 atau lebih. Faham tak? Maklimah ulang. Dalam ayat majmuk, kadang-kadang kamu akan jumpa 2 atau lebih subjek, tapi predikatnya hanya satu. Dan ada juga ayat majmuk yang satu subjek, ada 2 atau lebih predikat. Okey, kita lihat contoh dia. Cuba lihat contoh tersebut.
Okey, pertama, contoh pertama, ayat tunggal pertama. Ini maklumat bagi contoh dari ayat tunggal kemudian akan jadikan ayat majmuk. Amalan bersenam pada waktu pagi dapat menyihatkan badan kita. Amalan bersenam pada waktu pagi dapat mencerdaskan badan kita. Okey, macam mana ayat majmuknya? Amalan bersenam pada waktu pagi dapat menyihatkan dan mencerdaskan badan kita. Okey, cuba kamu lihat ayat dua ayat tunggal tersebut. Apakah subjeknya di situ? Subjeknya di situ ialah amalan bersenam pada waktu pagi. Okey, tengok ayat tunggal kedua. Subjeknya sama dengan ayat tunggal pertama. Amalan bersenam pada waktu pagi. Jadi di sini apa predikat bagi ayat tunggal pertama? Dapat menyihatkan badan kita. Predikat bagi ayat tunggal kedua dapat mencerdaskan badan kita. Okey, di sini kita lihat ayat majmuknya. Amalan bersenam pada waktu pagi dapat menyihatkan dan mencerdaskan badan kita. Apa kata hubung yang digunakan? Tengok yang berwarna merah ni, kata hubung yang digunakan ialah dan. Okey, sekarang ni cuba lihat di sini subjeknya sama. Amalan bersenam pada waktu pagi. Okey, ini merupakan satu subjek. Predikatnya sama ke tidak? Tidak sama. Ayat tunggal pertama predikatnya dapat menyihatkan badan kita. Ayat tunggal kedua predikatnya dapat mencerdaskan badan kita. Jadi yang ini ialah satu subjek, dua predikat. Okey, tengok ayat tunggal seterusnya. Ayat tunggal pertama, vitamin D menguatkan tulang kita. Vitamin D melawan pelbagai jenis penyakit. Ini sama dengan contoh sebelum ini. Jadi, ayat majmuk dia vitamin D menguatkan tulang kita dan melawan pelbagai jenis penyakit. Apa kata hubung yang digunakan? Sama macam ayat sebelum ni, kata hubung yang digunakan ialah dan. Dan, okey. Kemudian, subjeknya sama. Satu subjek, dua predikat. Dalam ayat majmuk ni, yang ni ada satu subjek dan ada dua predikat. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Abang membasuh kereta. Abang menyanyi. Ayat majmuknya ialah abang membasuh kereta sambil menyanyi. Okey. Berapa subjek dalam ayat majmuk ni? Ada satu. Berapa predikatnya? Ada dua. Membasuh kereta sambil menyanyi. Apa kata hubung yang digunakan? Sambil. Okey. Contoh kalau kita nak bina ayat majmuk yang ada dua subjek, satu predikat. Contoh. Abu pergi ke sekolah menaiki bas. Raju pergi ke sekolah menaiki bas. Kita jadikan ayat majmuk. Abu dan Raju pergi sekolah menaiki bas. Maknanya Abu dan Raju itu dua subjek yang berbeza. Jadi, pergi menaiki bas itu ialah satu predikat. Okey. Dah faham semua mengenai ayat tunggal? Okey, senang je kamu kena ingat, simple sahaja. Ayat tunggal ni ialah ayat yang hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Manakala ayat majmuk ni adalah gabungan daripada ayat tunggal. Dalam ayat majmuk boleh ada dua subjek, satu predikat ataupun satu subjek, dua atau lebih predikat. Okey? Jika dah faham, jom kita buka buku aktiviti BM Jilid 1. Kita mula akan buat dari muka surat 1 hingga 3. Tengok yang ni.
Minta maaf yang slide ni tak masuk. Okey, minta maaf yang muka surat 1 tidak masuk dalam slide. Tak apa, yang muka surat 1 mudah saja. Kamu dengar, kamu baca ayat dan susun mengikut gambar. Kamu lihat gambar, di atas dia tu ada gambar, kamu kemudian bawah tu baca ayat, kemudian susun ikut gambar. Letak nombor sahaja di dalam kotak tersebut. Okey, tengok aktiviti 2. Baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Kalau dalam buku teks kamu, di bawah ni dia ada bagikan ayat tunggal dan ayat majmuk. Ada 4 ayat tunggal, ada 4 ayat majmuk. Okey, baca petikan ni dulu, kemudian kamu kelaskan mana ayat tunggal dan mana pula ayat majmuk. Maknanya kena ada 4 ayat tunggal dan 4 ayat majmuk. Okey, ini aktiviti yang ketiga. Aktiviti dia tulis huruf berangkai. Okey, ni macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat? Tulisan huruf berangkai ni boleh lihat contoh di buku teks, muka surat muka surat 4 tak silap Maklimah, muka surat 3 atau 4 ada contoh tulisan berangkai. Okey, yang untuk aktiviti ni macam mana nak buat? Tengok sini dia dah ada tulis. Tulis nama seorang anggota keluarga kamu. Contohnya kamu ada adik nama Siti. Contohnya kamu ada adik Siti tak cukup 5. Okey, contohnya adik kamu nama Muhammad. Okey, contoh kamu tulis Muhammad. Okey. Dah siap tulis nama seorang anggota keluarga kamu, kamu pilih 5 huruf yang ada pada anggota keluarga. Contoh Muhammad. Muhammad ada 8 huruf. Okey, 8 huruf. Jadi 5 minta 5 huruf sahaja. Contoh Muhammad tadi kan Muhammad. Okey, ni yang pertama ni buat huruf M. M. Lepas tu U. Lepas tu H. Lepas tu A. Lepas tu M. Dia minta 5 huruf sahaja. Kalau tak ada adik, ada abang, boleh letak nama abang. Contoh nama abang Adam. Tulis kat sini Adam. D, A sini, D sini, A sini, M sini. Tapi 4 saja Adam. Maknanya satu lagi tak ada huruf. Okey, kalau tak ada abang, boleh letak nama mak atau ayah. Okey, faham? Maklimah harap kamu dapat fahamlah mengenai aktiviti ini. Jika tak faham, kamu boleh hubungi Maklimah secara WhatsApp. Okey, itu saja dari Maklimah. Harapnya kamu dapat membuat aktiviti ini dengan baik. Assalamualaikum. Terima kasih semua.